Ya, Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap murid-murid pada dalam keadaan sihat walafiat. Cikgu harap murid-murid terus semangat untuk belajar. Untuk bahasa Melayu pada minggu ni kita belajar pendidikan keselamatan jalan raya. Apa itu keselamatan jalan raya? Di jalan raya kita tahu banyak kenderaan-kenderaan yang boleh boleh mengundang bahaya kepada kita, terutama pejalan kaki, penunggang basikal dan berbagai lagi. Untuk minggu ni kita lihat buku pendidikan keselamatan jalan raya. Ini gambar. Tengok ada lintasan belang di jalan raya, mesti ada orang yang mengawal seseorang atau murid untuk melintas jalan raya. Ini sebagai asas sahaja keselamatan jalan raya. Cikgu harap murid-murid dapat keluarkan buku pendidikan keselamatan jalan raya. Buku yang berwarna purple ni, setiap murid telah dibekalkan buku ini. Dalam buku ni banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Tema 1 pengangkutan darat, standard kandungan 1.1, standard pembelajaran 1.1.5. Objektif pada akhir PDPR, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kelebihan dan kekurangan menggunakan pengangkutan awam. Apa itu pengangkutan awam? Di Malaysia, di negara kita ni, ada pengangkutan awam darat, ada pengangkutan awam udara dan ada pengangkutan awam di bahagian air. Untuk hari ini kita belajar pengangkutan awam darat. Antara contoh pengangkutan awam darat, kita ada teksi, kita ada bas, kita ada komuter, monorail dan kereta api laju. Ni bila orang tanya apa itu pengangkutan awam? Pengangkutan awam kita boleh bagi contoh teksi, bas yang digunakan oleh orang ramai. Tapi kena bayar duit, ada charge-nya. Untuk minggu ni kita lihat aktiviti yang pertama, surat 1. Baca petikan di bawah, kemudian garisi kelebihan dan kekurangan penggunaan kenderaan awam kepada pengguna. Cikgu harap murid-murid dapat baca sendiri petikan ini dan gariskan apa kelebihan dan kekurangan penggunaan kenderaan awam kepada pengguna. Kelebihan dan kekurangan menggunakan kenderaan awam. Perkhidmatan pengangkutan awam telah berkembang pesat di negara kita, Malaysia. Kepesatan ini berlaku kerana pengangkutan awam seperti bas, teksi, transit aliran ringan dan monorail sudah menjadi pilihan utama orang ramai. Kelebihan menggunakan pengangkutan awam ialah kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar, terutamanya pada waktu puncak. Kita juga dapat menjimatkan petrol kerana tidak perlu menggunakan kenderaan sendiri. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga dapat menjimatkan masa individu yang menggunakannya. Hal ini demikian kerana penggunaan transit aliran ringan atau monorail dapat mempercepat masa untuk sampai ke sesuatu destinasi. Kita juga tidak perlu membuat bayaran tempat letak kereta. Namun demikian, terdapat juga beberapa kekurangan apabila kita menggunakan pengangkutan awam. Cikgu harap murid boleh baca, sambung bacaan sampailah habis. Bila kita baca, cari dulu kelebihan. Carikan kelebihan dan kekurangan. Cari dia apa itu kelebihan, apa kekurangan kita dalam menggunakan kenderaan awam. Kita lihat perenggan yang kedua. Kelebihan menggunakan pengangkutan awam ialah kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar. Itu yang pertama, kelebihan yang pertama. Kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat menjimatkan petrol kerana tidak perlu menggunakan kenderaan sendiri. Dah 2 kelebihan menggunakan kenderaan awam. Cari lagi, awak cari sendiri. Lepas tu cari pula kekurangan. Namun demikian terdapat juga beberapa kekurangan bila kita menggunakan pengangkutan awam. Sebagai contoh, di bandar kecil perkhidmatan bas terhad. Perkhidmatan bas terhad di bandar kecil. Itu adalah contoh-contoh kekurangan pengangkutan awam. Itu aktiviti dia. Saya harap kamu boleh teruskan
mencarikan kelebihan dan kekurangan. Okey, kalau boleh baca petikan ni di hadapan ibu ayah atau kakak untuk semak bacaan kamu. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Okay, kelebihan pengangkutan awam tadi mengurangkan kesesakan lalu lintas pada waktu puncak. Waktu puncak ni waktu bila? Waktu pagi, waktu nak pergi ke kerja, waktu balik kerja, pagi pukul 7 hingga pukul 9. Itu waktu puncak. Petang nak balik kerja, time 4.30 sampai pukul 6 waktu puncak. Okay, dapat menjimatkan petrol. Bila kita nak menaiki kenderaan awam, kita tak perlu mengisi minyak kereta, tak perlu isi petrol. Kita hanya perlu bayar cas untuk menaiki pengangkutan awam. Okey, dapat menjimatkan masa individu. Kalau banyak kereta, kesakan Kuala Lumpur jam, menyebabkan masalah kesuntukan masa. Okey, penggunaan transit yang ringan atau monorail dapat mempercepatkan masa untuk sampai ke destinasi. Kalau kita lihat dekat Kuala Lumpur, transit yang ringan atau monorail ni digunakan bahagian atas, dibina di atas laluan jalan raya. Jadi dia dapat mengelak daripada jam. Jadi kita dapat sampai satu destinasi dengan cepat. Okey, tidak perlu membuat bayaran tempat letak kereta. Tempat letak kereta sekarang ni perlukan charge bayaran. Okey, di bandar besar-besar Kuala Lumpur, Ipoh, charge tempat letak kereta lagi mahal. Jadi kalau kita naik kenderaan awam, naik bas, bayar RM3 sampai destinasi. Kita dapat elakkan bayar tempat letak kereta yang boleh mencecah sehari berpuluh-puluh ringgit. Okey, itu kelebihan menaiki pengangkutan menggunakan pengangkutan awam. Okey, seterusnya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangan dia, okey, perkhidmatan bas di bandar terhad. Tak banyak. Okey, penggunaan terikat dengan jadual perjalanan pengangkutan awam. Kita mesti ikut pengangkutan awam. Kalau terlepas masa dia, pukul 7.30 ada bas, mesti naik bas. Kita sampai 7.45, bas dah tertinggal. Kita kena ikut jadual dia. Okey, ada pengangkutan awam tidak diselenggara dengan baik. Contoh kenderaan tu tidak diselenggara dengan baik, bas ke apa ke, menyebabkan kerosakan di tengah jalan. Okey, pemandu teksi tidak jujur, tipu penumpang. Ada tak pemandu teksi yang ambil kesempatan menipu penumpang, kenakan cas bayaran lebih, ambil kesempatan ugut, peras ugut pula. Seterusnya kekurangan dia, pemandu bas dan teksi memandu secara berbahaya. Pemandu teksi ni dia nak cari pelanggan, nak cari ramai pelanggan, jadi dia terpaksa laju. Jadi dia boleh menyebabkan dia memandu secara berbahaya. Itu tadi kekurangan, kelebihan dan kekurangan menaiki pengangkutan awam. Okey. Seterusnya kita pergi aktiviti seterusnya, had laju dan jenis jalan. Okey, di Malaysia ni ada jalan lebuh raya bertol, jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan bandaran. Okey, lebuh raya kita tahu lebuh raya kat kita sekarang ni ada Sungai, ada juga laluan masuk, laluan keluar ke lebuh raya. Okey, Bidor pun ada. Okey, lebuh raya. Jalan yang lurus link, ada 4 link, ada 6 link. Okey. Had laju kebangsaan bagi lebuh raya bertol di Malaysia ialah 110 km per jam. Lebih je 110 km kalau ada kamera AES, automatik kena saman. Kalau ada polis buat speed track juga, sama juga kena saman. Okey, jalan lebuh raya persekutuan, lebuh raya bertol. Okey, seterusnya jalan persekutuan. Jalan persekutuan ni adalah jalan yang menghubungkan bandar-bandar besar. Okey, contoh kita ni, laluan depan sekolah tu adalah jalan persekutuan, menghubungkan daripada bandar Tanjung Malim, Slim River, Sungai, Bidor, Tapau, sampailah ke utara, daripada Johor Bahru hinggalah ke negeri Perlis. Itu jalan persekutuan. Had laju maksimum jalan persekutuan adalah 90 km per jam. Lebuh raya tadi maksimum 110 km per jam. Lebih nasib tidak baik, ada polis kena tahan, kena saman. Okey, had laju jalan negeri ialah 80 km per jam berdasarkan reka bentuk jalan tersebut. Jalan negeri daripada jalan persekutuan pergi ke pekan-pekan kecil. Itu jalan negeri. Okay, jalan persekutuan menghubungkan bandar-bandar besar. Jalan negeri pula daripada bandar tu menghubungkan pekan-pekan kecil. Itu merupakan jalan negeri. Okey. Had laju maksimum adalah 80 km per jam. Tak boleh lebih daripada tu.
Okey, seterusnya 50 km per jam, pengguna jalan raya perlu berhati-hati ketika melalui jalan bandaran dan had kelajuan mestilah tidak lebih 50 km per jam. Okey, jalan bandaran had maksimum kelajuannya adalah 50 km per jam. Okey, inilah pentingnya keselamatan di jalan raya. Lebuh raya sebab apa boleh laju 110 sebab dia tidak tu jalan dia besar luas, jalan dia lurus, tak ada simpang-simpang yang banyak, jadi boleh laju dia 110 km per jam. Jalan persekutuan dah kurang sikit sebab dia menghubungkan bandar-bandar besar. Okey, mesti patuhi had laju. Okey, untuk aktiviti minggu ni cikgu harap kamu baca petikan muka surat 1 tadi, betul? Selesaikan latihan muka surat 2 dan 3 dalam buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya yang berwarna purple. Dah siap? Hantar, ambil gambar, hantar dekat personal WhatsApp cikgu. Okey, cikgu akan kira kehadiran kamu pada hari ini, penglibatan kamu dalam PDP. Okey, murid-murid, cikgu harap kamu boleh lakukan tugas yang cikgu arahkan pada hari ini dengan baik sekali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.